Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tak tumbuh, tak melata, tak sungguh orang tak kata. Demikian hal kelas atas talian sering menjadi bualan hangat sejak abad ini. Sebagai pengajar, kita juga adalah sebagai ejen perubahan setiap pelajar. Jadi, apakah kemahiran yang perlu ada untuk memastikan kelas atas talian menjadi lebih menarik? Antara kemahiran yang perlu ada pada setiap bakal guru adalah kemahiran berkomunikasi, kemahiran merancang isi pengajaran, kemahiran insaniah, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, serta kemahiran mengawal sesi pembelajaran atas talian. Kemahiran-kemahiran inilah yang perlu diperhatikan dalam diri setiap bakal guru agar dapat memastikan segala penyampaian maklumat dapat disampaikan secara berkesan. Memandangkan kebanyakan sesi pembelajaran sekarang dibuat melalui atas talian sejak pandemik yang berlaku pada awal tahun yang lalu, justru itu, dalam video ini, kumpulan kami akan berkongsi pendapat mengenai bagaimanakah cara mewujudkan kelas atas talian sesuai untuk semua jenis pelajar dan tidak mengira peringkat umur. Bunga cendana, bunga teratai, idea perdana, pembuka tirai. Idea perdana yang pertama yang boleh digunakan untuk semua pengajar ialah dengan cara memberi tugasan kepada pelajar. Kenapa saya kata tugasan? Ianya kerana dapat memberi manfaat kepada pelajar untuk mengisi masa lapang di rumah untuk melakukan aktiviti serta dapat ilmu mereka. Sebagai contoh tugasan yang boleh diberi untuk setiap pelajar ialah, contohnya dalam subjek sejarah, guru boleh meminta mereka untuk membuat video lakonan semula tentang tokoh-tokoh pada satu zaman dahulu. Sebagai contoh, watak Paramil Suara yang kita semua tahu dia adalah seorang yang berani. Berani menentang apa? Menentang cabaran untuk melawan musuh. Serta mereka akan dapat menanamkan nilai positif baik itu di dalam diri mereka. Dalam contoh lain untuk subjek sains pula, guru boleh memberi mereka tugasan untuk membuat eksperimen di rumah. Sebagai contoh eksperimen alam sekitar untuk menanam pokok di rumah. Kita boleh simpulkan di sini bahawa walaupun kelas online terhad dalam membuat aktiviti, tetapi kita tak terhad untuk membuat aktiviti di rumah. Cadangan seterusnya adalah pelajar membuat satu penerangan ringkas secara berkumpulan ataupun secara bersendirian untuk diterangkan semula isi-isi penting yang dipelajarinya. Bagaimana perkara ini boleh dilakukan adalah guru menetapkan sesuatu topik kepada murid tersebut untuk dibincangkan ataupun untuk dibahaskan kepada rakan-rakannya. Selepas selesai, guru tersebut membuat penerangan penuh mengenai sesuatu topik tersebut. Antara kelebihan penerangan ini untuk para pelajar adalah boleh menambahkan lagi kesepahaman murid, seterusnya boleh meningkatkan lagi fokus semasa murid mengikuti sesi pembelajaran kerana mereka menginginkan dan ingin ambil lebih tahu apa yang harus mereka bentang selepas tamat sesi pembelajaran tersebut. Okey, untuk sistem pembelajaran kita yang ketiga yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita adalah dengan menggunakan flashcard atau lebih mudah dikenali sebagai nota ringkas. Flashcard ni hanya menggunakan kertas A4 di mana kita perlu menulis soalan di bahagian hadapan dan jawapan di bahagian belakang. Ianya memudahkan kita kerana boleh dibawa ke mana-mana sahaja. Dengan itu, kita boleh baca setiap masa untuk mahir dalam sesuatu pelajaran itu. Selain itu, flashcard ini juga boleh dijadikan sebagai satu permainan dalam sistem pembelajaran kita di mana kita boleh mengajak rakan-rakan untuk turut serta kita mengulang kaji menggunakan flashcard. Mereka hanya perlu membaca soalan serta menjawab soalan tersebut. Jika jawapan diberi adalah salah, kita boleh menyemak jawapan di bahagian belakang kertas serta kita boleh mengulangi soalan tersebut berkali-kali. Antara idea-idea lain yang boleh diguna pakai ialah debat. Apa itu debat? Debat ialah salah satu kaedah perbincangan yang melibatkan dua pihak, iaitu pihak pembangkang dan pihak penyokong. Pelajar-pelajar perlu mendengar dengan baik akan isi-isi penting yang ingin disampaikan. Pelajar juga perlu lantang bersuara untuk mengeluarkan hujah masing-masing. Ini membuatkan pelajar jenis verbal dan auditory makin jelas dan faham dengan apa yang diajarkan oleh guru pada hari tersebut. Jelaslah bahawa debat sangat berkesan dan efektif untuk kelas atas talian. Setelah selesai pembelajaran di dalam kelas, guru boleh meminta murid-murid untuk membentuk kumpulan dan bincangkan tentang apa yang diajarkan oleh guru pada hari tersebut. Assalamualaikum. Untuk yang terakhir ialah saya akan menerangkan tentang kaedah pembelajaran menggunakan acting. Acting membawa maksud innovative thinking ataupun pemikiran inovatif. Acting dapat mempertingkatkan dan memdayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berfikiran kreatif dan kritis serta inovatif.
Peta pemikiran merupakan alat berfikir yang membantu membolehkan guru menyampaikan kurikulum yang sedia ada dalam bentuk yang lebih bermakna. Berikut ialah contoh-contoh peta pemikiran berserta kegunaannya. Yang pertama yang dapat kita lihat ialah peta titik. Yang kedua, peta berbagai alir. Yang ketiga, peta bulatan. Yang keempat, peta pokok. Yang kelima, peta alir. Yang keenam, peta rekap. Yang ketujuh, peta buih berganda. Dan yang terakhir sekali ialah peta buih. Baiklah, apa yang dapat kita harapkan daripada program acting ini? Yang pertama ialah kita dapat meningkatkan fokus pelajar. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Dan yang ketiga, kita dapat merapatkan hubungan antara guru dan pelajar. Selain itu, pelajar akan lebih aktif dalam kelas dan tidak akan mengantuk. Dan sekaligus dapat membuatkan pelajar seronok untuk belajar. Dan yang terakhir ialah dapat meningkatkan prestasi pelajar. Berikut adalah beberapa contoh yang sesuai untuk digunakan kepada pelbagai jenis pelajar seperti pelajar yang visual, pelajar yang berfikir mengikut logik, pelajar yang suka membaca. Okey, faham kan? Okey, itu sahaja daripada kami dan kami harap video ini dapat membantu pelajar dan pengajar bagi mewujudkan kelas atas talian dan sesuai mengikut situasi pembelajaran pelajar. Terima kasih.